berjaya mencapai ke tahap yang sungguh membanggakan di peringkat kebangsaan. InsyaAllah Datuk Seri, saya dan semua para pegawai Jabatan Pelajaran dan guru-guru, pengetua guru besar, seluruh warga pendidik, kami berjanji bahawa kami akan terus bekerja kuat, bekerja keras dengan penuh komitmen dan memastikan segala hasrat dan matlamat Datuk Seri untuk menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri ilmu, lembah ilmu, untuk melahirkan pelajar yang modal insan kelas pertama yang bertunjangkan kepada keimanan dan ketakwaan akan menjadi realiti pada masa depan, insya-Allah. Lagi sekali saya bagi pihak Jabatan Pelajaran Perlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan Datin Seri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini untuk menjayakan majlis anugerah perdana. Sekian sajalah, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Sulaiman Syafiee, Speaker Dewan Negara Negeri, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan dan Isteri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Isteri, Yang Berhormat dan Isteri, Pengarah Pendidikan dan Isteri, Ketua-Ketua Sektor, Pengetua Guru Besar, student cemerlang, tuan-tuan dan musi-musi PIBG, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya ucap terima kasih dan mohon maaf tentang kesilapan masa tadi, sebab ini perjanjian saya dengan jabatan bahawa majlis mesti bermula lepas Isyak. Jadi saya tunggu sampai Masjid Awi azan, jadi saya bergerak ke sini. Jadi elok mengangam sebab sekarang ni edah kita sekarang ni ialah edah Hari Keputeraan. Jadi Hari Keputeraan ni melibatkan kemerkatan Duli Tuanku. Jadi kita ada main lagu negeri. Saya pun ada lagu tadi, lagu kebangsaan. Alright lah. Jadi kita tak nak bila kita main lagu azan di masjid. Jadi kita tak nak, sebab azan tu lebih azan itu utama. Jadi kita bagi azan dulu barulah. Itu cara pahaman ringkas. Mak Libya nak kata apa, wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya pertama sekali saya ucap tahniah kepada Azmi, Cikgu Azmi. Nak tanya Azmi, mintanya. Jadi yang telah menjemput saya dan juga kawan-kawan dalam majlis anugerah perdana pada malam ini. Sebenarnya kita juga ada majlis hadiah Menteri Besar, tapi oleh kerana saya bimbang majlis kita ni mungkin lewat sikit dan student kita yang dapat cemerlang tu, walaupun telah kita bagi round pertama, tapi biarlah mereka mendapat pengiktirafan terbuka begini. Itu sebab majlis ni adalah majlis tumpang sekaki. Jadi saya tumpang cepat-cepat petang tadi, pagi Cikgu Azmi pukul 3 petang, bank pun belum tutup lagi. Jadi kita setuju untuk bagi anugerah cemerlang SPM dan juga STPM. SPM 4 orang dan STPM 4 orang dan juga SPM 67 saya tak silap. Jadi sebab kerana mereka datang lewat, jadi anak-anak kita berada di bilik sebelah hotel juga. Terima kasih dan saya ucap tahniah kepada mereka dan juga keluarga mereka yang mana mereka telah mendapat cemerlangan termasuk sekolah dan juga cikgu-cikgu. Tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali sebagai tambahan, tahun sudah dan saya ingat tahun sebelum ni kita telah bagi anugerah kepada sekolah yang mendapat Johan. Itu kenal sebab apa? Itu perjanjian kita yang kita telah bagi dulu. Dan duit ini hanya boleh diguna untuk makanan atlet saja, lain tak boleh. Nak kena ulang berkali-kali, duit ini hendaklah bagi kepada makanan atlet. Sebab atlet dia ada terlibat dengan makanan. Sebab kita bimbang sekarang ni ialah ada global crisis. Yang tak lama lagi akan ada seminar seluruh dunia berhubung dengan environment. Sekarang ni ialah global heating, masalah dunia yang makin panas.
Tapi sekarang ni masuk krisis yang kedua, iaitu krisis penyakit yang melanda dunia sekarang. Sampai anak-anak berumur 12 tahun pun sudah mendapat kencing manis. Dan penyakit kanser sekarang ni kita nampak agak ketara dan berluasa. Malah sekarang ni, dulu kematian sebab aksiden, sekarang ni kematian banyak yang melibatkan penyakit baru yang melanda dunia. Bukan di samping HIV dan AIDS adalah penyakit lain. Dan kita lihat penyakit ini adalah penyakit yang sebenarnya insya-Allah dengan izin Allah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Wallahu alam. Jadi di antara ubat sesuatu penyakit ialah pencegahan. Pencegahan yang terbaik untuk kita mengubati satu penyakit. Itu sebab pencegahan yang utama ialah untuk memastikan supaya kalori kita dapat dibakar berdasarkan makanan yang kita makan. Kemudian di kebanyakan negara di dunia, termasuk negara China, telah pun mengharamkan 10 tahun yang lepas iklan makanan segera ini. Sekarang Malaysia baru buat tahun ini, itu pun ada kontroversi pertikaian dan sebagainya. Sebab tiap-tiap kali kita makan ayam, dan lain lagi saya tak mau kempen nanti orang kata saya anti makanan yang berkenaan pula. Saya nak kata anti pun tidak, sebab saya beli sehari 3 barrel. Saya lah pembeli utama yang terbesar di Perlis ni. Sehari 3 barrel khusus untuk pemain badminton yang cuba melawan saya di tiap hari. Jadi bila mereka kenyang, mereka nak lawan dengan saya. Wallahu. Tuan-tuan, tetapi kita ada senarai kita. Satu drumstick campur dengan ini, kita telah makan 1,800 kalori. Kalau kita campur dengan nasi di rumah, berarti kita makan dah 3,000 ke 3,500. Bila kita bakar kalori ini? Itu persoalannya. Bila kita tak bakar, dia accumulate. Dan accumulate, setengah orang dia rasa dia kurus, tiba-tiba dia menghadapi masalah. Sebab apa? Ini adalah masalah makanan kita yang kita makan, lemak yang terpendam itu menyebabkan kita ada masalah. Kalau kita jalan kaki, tak termasuk berlari biasa, kita boleh bakar antara 170 ke 250. Jadi maknanya kalau kita jalan 5 km sehari, baru 1,000 lebih. Kalau kita jalan 10 km, barulah bersamaan. Tapi berapa orang yang boleh jalan 10 km sehari? Itu persoalannya. Dan berapa banyak pergerakan kita yang boleh kita membakar kalori? Itu sebab kadang-kadang kalau kita pencin sekali dengan membawa sisa-sisa hidup kita untuk menjaga sakit kita 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Kebimbangan inilah yang menyebabkan kita bagi perhatian sikit dari segi permakanan supaya atlet kita makan makanan yang sihat. Biar badannya jadi macam badan, bagi macam lelaki. Perempuan, wallahualam saya tak nak sebut, tapi lebih kurang macam tu. Dia mesti dia bagi, sama ada dia makan sehari RM10 ke RM5, tapi duit ini khusus untuk atlet yang berprestasi tinggi, bukan yang baru nak berlatih. Makna kata kita juga akan mendapat maklumat daripada Jabatan Pendidikan, walaupun sekolah Sayasan dan sekolah Zon Kuala Perlis yang menang baru-baru ni, tetapi terdapat dia sekolah rendah yang lain yang mengeluarkan atlet untuk acara tertentu. Contohnya acara 100 meter, mungkin sekolah lain yang menang. Atlet ini akan dimasukkan dalam senarai yang berasingan dan kita akan bagi peruntukan kepada sekolah untuk menjaga atlet ini. Sehingga dia pergi ke Bukit Jalil ke Bandar Penawar. Tapi lepas ni, tahun ni mereka boleh datang ke Negeri Perlis untuk sekolah sukan yang kita telah ada di Perlis. Dan sekolah sukan itu akan dimulakan pada tahun ini juga, serta merta. Dan sebuah sekolah kita akan ambil untuk kita jadikan sekolah sukan, mungkin satu kelas ke 2 kelas, marah MSN dari sini, supaya sekolah sukan itu sebenarnya sudah bermula serta-merta. Kerana kita tidak mahu sekolah sukan itu dimulakan setelah sekolah siap. Kalau kita nak tunggu selepas infrastruktur siap, sampai hari ini tidak ada UNIMAC di Perlis. Tapi UNIMAC telah dimula, walaupun baru buat piling, bukan saja telah mula, telah pun mengadakan graduationnya pada
tahun lepas. Jadi tahun sebelum ni ya, tahun lepas 2 tahun dah, saya pun dah lupa. Jadi ini baru dah buat filing, tapi universiti dah bermula. Demikian juga sekolah sukan hendaklah dimulakan terus, dan kita jangka sekolah sukan ini boleh siap dalam 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Jadi ramai penuntut yang boleh datang ke Perlis, termasuk penuntut Perlis sendiri. Kalau kita nak anak-anak kita berprestasi tinggi dalam sukan, mereka harus dijaga permakanan, dan sekolah mengambil tanggungjawab untuk menjaga mereka selagi mereka belajar di sekolah yang berkenaan. Jadi kita berharap kita akan mendapat maklumat terkini mengenainya, supaya bila kita mengadakan sukan nanti, anak-anak kita yang berprestasi tinggi ini dapat menunjukkan kecemerlangan, dan seterusnya kita menyerahkan, mensedekahkan kepada negara untuk menjadi atlet negara. Saya bukan bertanggungjawab pangkat negeri saja, tapi juga bertanggungjawab ke pangkat negara, supaya anak-anak kita dapat salah satu daripada sumbangan kita ialah kepada negara ialah dengan mengeluarkan atlet yang berprestasi tinggi. Kemudian yang keduanya ialah program global crisis global berhubung dengan sakit ini. Kita bersyukur sebab program rekreasi kita mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Tapi masih lagi tidak jadi budaya. Sama ataupun pegawai kerajaannya, ataupun mungkin doktor ke, misi ke, masih lagi belum jadi budaya. Sukan itu, berriadah itu masih belum jadi budaya. Malah termasuk pemberita sendiri, sukan belum jadi, riadah belum jadi budaya. Hari ini saya bawa, saya fungsi saja nak jadi. Saya ni presiden macam-macam, kena tembak pula macam-macam. Berani sangat tembak saya, tembak lah. Saya kata kalau dia rasa saya menyusahkan sangat, saya kata saya boleh tarik diri, tak ada masalah. Pasal apa? Kalau yang benar tak berkualiti, dia sebut tak berkualiti lah. Bola tak masuk, dia kira masuk, kira tak ada kualiti lah. Jadi pengadil teman tulang pun boleh. Apa ni tu bilang sekali ya. Sering cerita nak denda lah. Itu kerja mereka, denda dan sebagainya. Ada ada kerja lain lah. Jadi tuan-tuan, mai balik tajuk ni, kita nak supaya riadah jadi sebahagian. Sebagai presiden kabadi dengan basikal, saya ni dah pegang presiden dua-dua. Saya buat mesyuarat sekali. Saya kata kamu semua ni atlet jawatan kuasa basikal, kamu semua ni jawatan kuasa kabadi. Dua-dua bidang melibatkan sukan yang cukup, yang memerlukan tenaga. Sekarang saya kata saya cabarlah jawatan kuasa ini, jomlah pergi naik bukit level 2. Saya bawa level 2 ya, bukan bawa level 3. Level 3, tuan-tuan, level 1 ni ialah jalan Gemar tu. Kemudian level 2 ialah jalan Taman Kera. Taman Kera saya. Level 2 lagi satu ialah jalan Kurang Batang. Tapi level 3 ialah hak dusun Datuk Radi lah. Tu level 3. Saya pergi level 2 ya. Cuma 5 orang atlet basikal naik, tapi saya seronok tengok budak-budak ni ceria. Dia bagi idea kepada saya bahawa rupanya keceriaan mampu untuk meningkatkan prestasi mereka. Selama ni mereka hanya duduk kayu, lepas tu habis. Tapi bila saya 5 orang ni, saya 5 tadi, baru habis STPM, saya tanya ada kerja belum? Saya kata, okey, serta-merta saya nak kerja. Kita kerja apa dah tu? Kerja naik bukit ni, saya kata. Gaji 500 sebulan. Dia orang seronok lah, 5 orang dapat kerja. Sebab apa? Mereka lari dan naik, potong saya tu, biarlah sebab memang layak mereka potong saya. Tapi kecuali geng kabadi, tak payahlah sebab mereka tengok tu cungak-cungak, saya kata baliklah, dah Aish Marik. Saya nak tunjukkan di sini bahawa ianya masih lagi bukan budaya. Tapi ada beberapa persatuan di Perlis ni yang jadikan exercise ini budaya. Mereka takut untuk menghadapi sakit kerana mahal. Kita lihat mereka ini seminggu 3 kali 500-600 orang menggunakan laluan-laluan yang kita buat ini untuk mereka beriadah dan juga berkreasi. Jadi kita berharap dengan sokongan kepada sekolah,
dan sekolah mesti mengambil beberapa model sekolah yang ada supaya kita mengajar. Ini dah Isyamuddin kata nak revise tak lama lagi. Mengajar dan belajar itu penuh keceriaan. Semua cikgu ni asalnya menuntut macam saya, ya. Saya kalau nak kira-kira KSN pencin lah gitu. Saya jadi tu best pencin namanya, KSN pencin. Belum ni. Pencin dah. Saya baru nak mula kerja, Jadi itu best saya. Jadi semua kita ni student, tapi kita dulu kita belajar seronok. Anak-anak kita sekarang ni nak bagi seronok dan ceria balik. Saya nampak ada keseronokan dan keceriaan. Dulu bagi student yang ada masalah, dulu kita dah buat percubaan. Sekarang dah jadi balik. Terdapat beberapa sekolah yang saya dapat maklumat yang terkini, yang walaupun sekolah tu penuntutnya bagus, tapi ada penuntut yang tak bagus. Dulu ada detention class, sekarang tak ada. Jadi sekarang ni kita nak mulakan balik program itu, di mana budak-budak yang tak mau belajar dan sebagainya, kita tak apalah, kita buat cara tak mau belajar. So dia lari lah. So dia lari pada pagi sampai tengah hari, esok dia mari lari. Sampai dia ada puas hati dia lari, dia belajar. Tapi kalau kita masih berperang dengannya, sampai bila pun tak habis cerita. Dan setengahnya mungkin boleh dihantar ke sekolah sukan yang kita nak buat ini, supaya saya ada level 1, level 2, level 3 ni, tiap-tiap hari dah kerja pusing itu, saya percaya dia akan jadi manusia yang cemerlang. Sebab apa? Bila sesuatu yang baik itu telah jadi budaya, sudah pasti dia akan meresap dalam kalbunya untuk menjadi manusia yang terbaik. Malah ada sekolah dulu, sebuah sekolah gangster, main nampaknya jadi sekolah cemerlang. Saya dah confused dengan Cikgu Azmi ni, tapi saya kata sebab mana cuma tak bawa duit, cuma saya bawa dapat senarai Cikgu Azmi. Jadi saya cadangkan supaya sekolah kategori sekolah rendah yang untuk anugerah pada tahun 2007 ni, sekolah sekolah yang terbaik, kita bagi hadiah wang tunai. Hak ini khusus untuk tujuan kurikulum pula. Hak tadi co-curriculum, hak ini kurikulum. Sekolah yang terbaik bagi sekolah rendah kita bagi RM5,000. Sekolah yang kedua RM3,000. Yang ketiga RM2,000. Yang keempat ni sampai markah yang sama 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah sekolah markah sama, nombor 4. Soal RM500 lah. Kalau banyak pun dia, ya. Bagi sekolah harian, Cikgu Azmi lah, sekolah harian, sekolah menengah harian. Yang pertama RM5,000, yang kedua RM3,000, yang ketiga RM2,000, dan yang keempat kita bagi RM1,000. Bagi sekolah kawalan, cuma 6 sekolah kawalan, tapi 4 yang dapat hadiah. Sebab saya tengok markahnya nombor 1 33, nombor 2 30, nombor 3 26, dan nombor 3 13. Nombor 5, nombor 6 kita nombor 1 kita bagi RM5,000, 3 RM2,000, nombor 2 RM3,000, yang ketiga RM2,000, dan yang keempat RM1,000. Ini adalah tambahan tumpang sekaki ni pengarah pendidikan kepada program anugerah perdana. Tapi kalau kita buat anugerah menteri besar nanti, tuan-tuan dapatlah round kedua dan sebagainya. Cuma menteri besar ni dia lembut sikit, hak sekolah yang masuk pertandingan tu mungkin dapat juga ratus-ratus. Tapi malam ni tak jadi, sebab ni malam ni adalah malam untuk prestasi. Jadi kita bagi sampai nombor 4. Nanti orang kata nombor 4 tu dia nak perkenal sekolah dia. Aku tak, sekolah hak saya pun tak, sekolah kebangsaan Temu Terang tak masuk sebenarnya 27 nombor ni. Tapi hak sekolah hak yang dapat RM5,000 tu ada nampaknya. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, jadi pertama lagi saya nak ucap tahniah kepada pengetua guru besar. Kita sedar kita semua mendapat tekanan. Tekanan yang besar ialah untuk kita menghabiskan kurikulum kita. Semua pihak menekan sampai menghabis sekali sampai datang pelayan pejabat pun kena tekan. Tukang kebun pun kena, sebab apa banyak pokok yang mati. Jadi semua orang. Tapi sebenarnya anggap ini adalah tanggungjawab, cabaran yang kalau dilaksanakan dengan tulus ikhlas, saya percaya ianya dapat dibuat dengan baik. Saya yang paling banyak, saya sekarang ni saya cukup tertekan masa betul-betul tertekan. Semalam buat 3 mesyuarat berlembaga pengarah dalam masa sejam. Hari ini dalam masa sejam setengah, 4 dalam masa 2 jam, 3 mesyuarat.
Mek terlepas lah sebab dia pergi jumpa angkatan tentera tadi. Tidak, kami dua tertekan. Saya lagi tertekan ni sebab ni anugerah bintang-bintang ni pula seorang-seorang nak kena perhati sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Jadi tertekan masa. Tapi bagi saya satu keseronokan ialah inilah cabaran. Kadang-kadang timbul bencana seperti banjir dulu. Guru besar Peletur tahu bahawa sekolah-sekolah banyak kita gunakan. Tapi inilah cabaran, bukan satu kesusahan. Anggap ini adalah ujian Allah yang harus diterima dengan syukur dan juga sabar. Kalau Allah bagi anugerah yang terbaik, syukur alhamdulillah. Kalau kita dapat ujian, kita tak dapat terbaik, kita cemburu kepada orang yang dapat bagus untuk kita berlawan, untuk kita dapat bagus. Saya percaya kalau kita anggap ini adalah merupakan tanggungjawab yang harus kita hadapi, itulah satu keseronokan untuk melaksanakan. Kalau tidak, kita dapat kerja apa? Kalau orang kata dia minta supaya sekolah ini kalau boleh ditingkatkan tahapnya, instead of 80 now 90, kita nak mereka, okey, cabaran, terima. Kalau tidak, kita dapat apa? Setengah orang dia melawan, dia kata mana boleh. Kalau boleh kamu nak bagi berapa? 70? 70, okey, bagi 70. Kita nak tengok. Kadang-kadang sebab apa? Setengah orang ni jenis melawan, macam referee menantu, melawan. Dia rekodnya daripada referee dekat kampung lu pun dah suka melawan. Jadi kadang-kadang pandangan daripada linesman tu tidak diambil kira. Itu melawan. Jadi kalau dia melawan, kita nak tengok apa yang mampu dia bagi. Saya kalau orang lawan pandangan saya kata apa yang dia mampu buat. Kita nak bagi ke tahap yang dia mampu dulu. Saya tak mahu buat lebih-lebih. Setengah orang saya kata saya nak ini, dia kata saya boleh takat ini. Alright, yang takat yang kamu boleh tu saya tengok kamu buat. Lama-lama kita bertingkat sikit. Lama-lama dia jadi. Tapi kalau kita nak tekan 100%, dalam keadaan dia mampu 60, sampai bila kita yang sakit jiwa, kita yang tak tenteram dibuatnya. Jadi pendekatan sekarang ialah pendekatan yang kamu boleh tu berapa, barulah kita tambah. Dan kita nampaknya dari segi hak yang soal kamu boleh tak boleh lagi dah. Sebab apa? Masing-masing dah naik pangkat. Dah dengar cerita dah Pak Lah pun nampak macam okey pula dah gaji baru ni. Jadi kita ingat bahawa kita dapat gaji alhamdulillah, tapi kita harus pertingkatkan. Sebab apa? Maruah dan martabat kita hendaklah dijaga. Yang sebenarnya apa pun orang nak kata, pegawai kerajaan masih merupakan pencetus penggerak ke arah kemajuan dan juga keagungan Malaysia pada hari ini. Semua tuan-tuan, kalau kita nak kata projek swasta sampai harga 17 bilion yang dipunyai oleh Ananda sebagai contohnya, kerajaan bagi lesen apa? Dulu mula dengan lesen 012, kerajaan bagi lesen 019 dan sebagainya. Kita bagi lesen kepada mereka. Jadi mereka pun boleh berjaya. Yang bagi lesen pegawai kerajaan.